Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Alhamdulillah tuan-puan, anda bersama dengan saya Syarifuddin Sahidan. Anda berada di page yang betul tuan-puan. Di page Fahdi Ghazali. Yes, baru cantik kameranya. Dah dapat flip dah, alhamdulillah. So tuan-puan, apa khabar tuan-puan yang baru masuk? Tahniah yang ucapkan kepada anda, dan yang baru terswipe. Saya tahu anda sedang swipe, anda tengah usah-usah. Make sure anda stay sampai habis. Anda berada di page yang betul, di page Fahdi Ghazali bersama dengan saya sepanjang malam ni. Kerana malam ni tuan-puan, kita akan bersama dengan seorang doktor. Ya, seorang doktor yang luar biasa hebat. Kisah tuan-puan sangat memberi inspirasi kepada saya bila saya mendengarnya, dan saya yakin dah pasti bila anda mendengarnya turut dapat memberi inspirasi, especially kepada anda yang berniaga. Kalau anda, apatah lagi kalau anda bukan doktor. Dengar nasihat doktor yang bukan sahaja orang kata memberi inspirasi dari sudut ataupun memberi nasihat dari sudut ubat apa yang anda kena makan, tapi dari sudut perniagaan anda, insya-Allah. So tuan-puan, kali ni malam ni saya target untuk 30,000 like. Malam ni tuan-puan, tap like banyak-banyak dan tekan button kongsi tuan-puan, kongsi, share. Supaya apa? Lebih ramai yang dapat manfaat daripada malam ni tuan-puan. Supaya malam ni malam yang hening. Dengarnya di kawasan Shah Alam sudah pun banjir. WhatsApp keluarga saya pun yang berada di Kelang masih hujan dan Shah Alam sudah mula naik. So make sure anda yang berada di rumah, especially yang berada di Lembah Kelang, berhati-hati. Hai Zalika. Dan yang lain-lain, apa lagi yang anda tunggu? Make sure anda tap banyak-banyak, anda like banyak-banyak. Tap banyak, kita target 30,000 like malam ni tuan-puan. Walaupun malam sekarang ni malam yang hening, pukul 9.30 malam, malam yang hening, hujan rintik-rintik, air bergelora, mak bagi duit. Okey, macam-macam kita nak ni tuan-puan. So, insya-Allah tuan-puan, malam ni luar biasa tuan-puan. Kenapa? Malam ni kita akan bagi jeng Sales Funnel Evolution. Buku yang dikarang sendiri oleh Tuan Fahdi. Dan macam mana anda nak dapat buku ni? Make sure anda stay sampai habis. Okay, stay sampai habis dan kita akan beritahu macam mana anda nak dapatkan buku ini. So tuan-puan, insya-Allah malam ni make sure anda bersama. Dan cuba tulis kat ruangan komen, anda sedang menonton siaran ini, siaran langsung ini daripada mana? Cuba tulis. Manalah tahu kan, kita dapat tengok rupanya dekat-dekat je. Sekarang ni tuan-puan, saya berada di office. Kalau anda dapat lihat, kosong tuan-puan, kosong. Tapi alhamdulillah saya bersama dengan salah seorang sahabat yang turut berkongsi office dengan saya, mendengar kami berdua tuan-puan. Alhamdulillah beliau lelaki, jangan fikir bukan-bukan, especially isteri kalau menonton siaran ni lelaki ya. InsyaAllah tuan-puan, malam ni ya ada yang dari Kota Damansara, Shah Alam. Tuan Hafiz, macam mana Shah Alam? How are you? Ipoh macam mana Ipoh? Okey, banjir ke? Ini Shah Alam sudah naik air. So kita harap air cepat surut dan tidaklah memburukkan lagi keadaan. Dan alhamdulillah hujan pun tidak selebat petang tadi tuan-puan. Petang tadi Masya Allah dia punya lebat tu tiba-tiba datang dan sekarang ni alhamdulillah dia makin reda tuan-puan. Dan insya-Allah tuan-puan, macam saya beritahukan, terima kasih kepada yang baru masuk. Make sure anda stay sampai habis. Jangan suka swipe sangat. Jangan suka swipe. Kalau anda like, anda stay. Jangan nak swipe sangat. Tak ada type sangat. Ini type yang anda kena dengar. Ini page yang anda kena dengar. Kerana malam ni tuan-puan, kita nak lebatkan bisnes kita dengan perkongsian daripada seorang doktor yang alhamdulillah yang alhamdulillah sudah mendapat result, dan result tersebut mampu memberi inspirasi pada anda. Tapi Alkisahnya malam ni, saya tidak sekadar untuk mahu mengorek apa orang kata kisah kejayaan dia, tapi ada kisah di sebaliknya. Kalau anda tonton siaran semalam tuan-puan, di mana kita bersama dengan Tuan Rahman yang melalui zaman zaman kecil yang susah. Waktu zaman sekolah dulu, nak beraya sangat susah, nak dapat baju raya pun susah. Bersusah payah, bukan datang daripada keluarga yang susah. Berhijrah daripada Sarawak masuk ke Semenanjung tuan-puan pada tahun 1999 sehingga sekarang. 1999 sampai 2012 beliau bekerja berkuli. 2012 sampai 2020 baru berniaga, beli barang murah, jual mahal sikit. Dan tahun 2020 baru mula berniaga dengan jenama sendiri,
Akhirnya tahun 2022 masuk Fani Evo dan alhamdulillah result beliau luar biasa. Dalam masa beberapa hari sebab beliau pulang ke Kuching dapat result sampai 450,000. Dan malam ni berapa ratus ribu pula kisahnya, itu yang kita nak tahu. Okay, insyaAllah. So make sure ramai juga yang first time. Siapa yang first time? Tulis first time. Ya, alhamdulillah ada yang kata saya putih suci. Alhamdulillah memang muka saya cantik berseri. Tiada apa yang saya pakai melainkan wuduk sahaja. Okay. Yang ini bukannya TikTok shop tuan-tuan. Saya tidak mahu menjual apa-apa. Tapi malam ni kita akan memberikan 1001 kisah inspirasi kepada anda supaya secara tak langsung perniagaan anda mampu bangun, mampu bangkit. Malam ni kita bukan sembang manifesto, tapi malam ni adalah malam untuk perniagaan anda terbang tinggi 2023. Tidak kira apa berlaku kepada politik, tidak kira apa berlaku kepada kerajaan bertukar, bersilih ganti 22 bulan, 40 bulan, 60 tahun, tak kisah tuan-tuan. Malam ni adalah malam yang mungkin menjadi U-turn kepada perniagaan anda. So make sure anda stay sampai habis. Okay, so insyaAllah tuan-tuan, saya berharap tim sudah pun ready. Dan banyak muka-muka baru malam ni tuan-tuan. Tahniah saya ucap kepada anda. Nama saya Syarifuddin Saidan. Saya bukan Fahdi Ghazali, tapi anda berada di page yang betul, di Fahdi Ghazali tuan-tuan. Malam ni saya yang akan bersama dengan anda sebab kita nak selongkar misteri kejayaan yang bukan sekadar sembang duit, tapi sembang kisah inspirasi. Dan beliau tuan-puan, untuk pengetahuan anda, beliau seorang doktor. Doktor yang memang bekerja keras. Dan kalau anda tahu tentang doktor ni tuan-puan, satu pekerjaan yang suci murni. Malah mereka memang bersusah payah, kerja teruk tuan-puan, pagi malam siap on call dan sebagainya. Dan beliau tergerak hati nak berniaga. Sebab apa? Sebab beliau mempunyai seorang anak yang istimewa. Dan beliau mahu spend masa bersama dengan anak istimewa beliau. So beliau sanggup melepaskan jawatan beliau sebagai seorang doktor dan mula berniaga dengan niatnya untuk menjaga anak. Ingatkan, panas hingga ke petang, tapi rupanya hujan di tengah hari. Keadaan beliau makin sibuk sehinggalah berlaku sesuatu dalam hidup beliau. Itu yang merubah kehidupan beliau. Dan malam ni kita nak bersama dengan beliau. So adakah anda dah bersama? Dah ready ke belum? Kalau ready, tulis ready tuan-puan. Tap like banyak-banyak. Malam ni kita target 30,000 like. Semalam 20,000. Hari ni malam ni saya nak target 30,000 like. Tekan. Dan jangan lupa tekan button kongsi dan juga sudi-sudikan memberi bunga-bunga cinta dan sebagainya. Malam ni kalau ada orang bagi singa, esok saya puasa tuan-puan. Okey, gurau. Okey, so insyaAllah tuan-puan, kalau dah bersedia, jom saya cari beliau tuan-puan. InsyaAllah Klinik Putra Bagan. Betul? Okey, jom kita invite beliau. Ataupun lebih dikenali sebagai Doktor TikTok. Kenapa Doktor TikTok? So itu yang kita nak tahu malam ini tuan-puan. So jom, bismillahirrahmanirrahim. Adakah beliau sudah sudi untuk bersama dengan kita? Ya, saya masih lagi menunggu. Assalamualaikum Dr. Muaz yang dirahmati Allah dan disayangi para Nabi. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi. Suara saya berdengung di situ. Ha? Suara saya dengar kembali suara saya. Saya. Okey, cantik doktor. Sempat tu. Selit. Ya. Okey. Ya Allah, tadi saya bercakap tanpa speaker, tanpa earphone ni. Tak apa, jelas. Alhamdulillah, suara sangat jelas. Okay. Doktor, apa khabar doktor? Alhamdulillah, saya sihatlah. Alhamdulillah, lama tak jumpa doktor. Okey doktor, sebelum kita sembang lebih jauh doktor, apa kata kalau doktor kenalkan diri terlebih dahulu, doktor buat apa dan doktor berada di mana? Silakan doktor. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak? Ke lag? Dengar. Okey. Dengar ya? Dengar. Sekejap ya, Tuan Budin, sekejap. Zakia. Saya jawab satu soalan sekejap. Tak, maaf. Oh, dekat chat doktor lah tu? Zakia. Tak, cuba tak nak. Okey, Zakia. Okey, Alhamdulillah. So, jangan risau, baby okey. Berat tak naik tu tak apa. Okey? Good luck. Oh, sempat memberi consultation. Okey. So, malam ni jom follow saya. Bertuan gurukan Tuan Budin. Okey. Okey, Zakia yang dengar, jangan risau. Anda berada di tangan yang betul. Make sure dengar je apa doktor cakap.
Okay. So Zakia stay sampai habis. Kau tak stay sampai habis, siap kau. Nah, okay, dah. Dia akan stay doktor. Yang insya-Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muazzatun Nur. Boleh panggil saya Dr. Muaz. So, mesra panggil Dr. Muaz lah. Ataupun ada yang panggil saya DM ataupun Muazzatun. Okay, saya adalah pengasas. DM Ya. Saya adalah pengasas kepada sebuah klinik di Batu West Pulau Pinang, iaitu Klinik Putra Bagan 24 jam. So, apa kita punya klinik ni adalah satu klinik yang membantu orang ramai untuk masalah kewanitaan, yang itu memang orang dah sedia tahu, dan juga untuk masalah kesihatan secara general umum lah. Okey. Okey doktor. Ya. Yeah. Kita tak nak cerita pasal perniagaan doktor sekarang, tapi saya nak tanya doktor. Saya yakin dah pasti sebelum ni doktor adalah seorang doktor di hospital kerajaan. Betul. Betul tak? Tapi macam mana doktor yang memang orang dah tahu dah, doktor ni dia memang gaji dah besar dah. Orang sangka kan lah. Orang sangka. Orang kat luar, mak bapak dulu cakap, kau belajar betul-betul, dah habis nanti kau jadi doktor, engineer. Dengan anggapan doktor, engineer ni gaji besar. Saya jadi engineer, saya tahu gaji tak adalah besar mana pun. Tapi anggapan perspektif orang, doktor ni gaji besar doktor. So tapi apa yang menyebabkan doktor jadi meniaga ni? Saya berniaga. Okey, ceritanya macam mana saya berniaga. Saya asalnya memanglah kita tak ada plan pun nak berniaga. Asalnya saya punya mindset, saya nak bekerja sampai saya pencen di kerajaan. Kan? Saya memang mungkin comfort zone kan. So kita nak stay kat situ, tak nak fikir apa-apa dah. So tetapi Allah nak tunjukkan sesuatu untuk saya apabila saya melahirkan anak sulung kan. Anak sulung saya dia istimewa. Anak sulung saya istimewa, dilahirkan dengan keadaan yang masalah brain abnormal. Okay. Bila brain abnormal, so dia jadi macam, kalau siapa pernah tengok anak-anak yang spastik kan, yang baring terlantar, macam badan keras macam tu kan, macam baby dah besar pun macam baby kan. So anak saya macam tu. So bila saya dapat anak macam ni, saya terima, saya redha, Allah bagi kan. So tetapi anak saya perlukan extra care. So dia perlukan penjagaan daripada seorang ibu sepenuh masa. So saya tekad untuk berhenti kerja 24 jam waktu anak saya 6 bulan. So bila 24 jam Tuan Pudin tak ada duit nak bayar. Ya Allah. Dah waktu tu dah jadi doktor berapa tahun dah? Waktu tu saya nak masuk 3 tahun. So ini maksud doktor nak bayar apa? Hutang belajar? Saya nak bayar 24 jam punya resign tu. Oh, faham. Pampasan. Sebab resign period tu 30 hari, 60 hari. Okey. So sebab saya dah minta, saya kata macam jumpa kerani, cakap boleh tak bantu saya, anak saya macam ni, appointment banyak, nak fisioterapi semua kan. Boleh tak bantu saya, boleh tak saya dapat extra cuti. Dia kata cuti doktor dah habis, tak boleh ambil cuti, so doktor kena berhenti kerja, dia kata. Sedap dia cakap. Sedap kan. Tapi sebenarnya banyak tau, boleh kan? Apa yang boleh? Boleh cuti, contoh tanpa gaji. Boleh? Boleh kan? Tapi kerajaan saya tak pastilah. Kerajaan saya tak pasti. Tapi dari sudut seorang majikan, dia tengok jugalah. Memang boleh. Tapi sebagai seorang majikan, dia akan bertindak kejam lah. Nanti kalau kau nak cuti, siapa nak ganti kau? Macam tu lah kan. Bagi seorang majikan. So lepas tu apa jadi waktu tu? Lepas tu, dia cabar saya macam tu. Okey, tak apa. Saya buat surat resign, saya hantar terus. So dia minta duit 1 bulan gaji. So saya tak ada duit nak bayar. So saya pinjamlah duit anak saya untuk bayar tu. Tak ada, sedih. Dalam bank tu tak ada duit. Ya Allah, ya Tuhanku. Sedih. Memang zero, tak ada duit. So orang doktor tak ada duit. Macam misteri tu. Kan? So pinjam duit anak yang baru lahir tu, yang orang sedekahkan dia. Pakai duit tu untuk bayar gaji. Masya Allah. Okay. Lepas tu apa jadi doktor? Lepas doktor berhenti 24 jam, doktor jaga anak. And then what happened?
Sebab saya berhenti sebab saya jauh daripada suami saya. Suami saya duduk kat Pening, saya duduk dekat Kajang. Tu kat Kajang. Saya Dr. ONG Hospital Kajang. So saya berhenti, lepas tu saya tekad tak apalah, saya pergi ikut suami saya duduk kat Pening. So bila duduk kat Pening, saya duduk kat rumah je lah jaga anak. Hati tenang jaga anak, tapi saya terfikir, tapi sebab kita tak ada duit Tuan Pudin kan. Duit tak cukup nak travel, family semua kat KL kan. So duit tak ada, nak pergi, contoh nak balik kampung, saya kena pergi buat lokum contoh kan. Saya pergi lokum, dapatlah duit berapa, so duit tu lah untuk makan. Doktor, sebelum sama doktor, ada orang kat sini yang tak faham doktor, jargon-jargon ni. Lokum tu apa? Saya tahu macam apa loceng, itu saya tahulah. Lokum tu apa doktor? Lokum ni macam kalau ada satu klinik kan, klinik dia akan open untuk doktor lain untuk dia buat part time kat situ. Part time lah. Istilah part time tu doktor adalah lokum. Okey, baik, so, faham. Mungkin dia letak kat situ contoh berapa jam, 4 jam. So bayarlah sejam berapa, RM40 ke, macam tu. Saya rasa Tuan Pudin saya tak ada duit, kemudian saya macam kais pagi makan pagi, ada duit tu lah untuk makan pagi, duit tu lah untuk makan petang kan. So nak balik kampung nak kena fikir banyak kali, nak kena ratusan ringgit untuk balik KL. Tu saya rasa. Lepas tu saya terfikir macam aku nak kena buka kedai nasi lemak ni kot. Terror masalah tu. Ya Allah. Boleh lah, sedap juga. Itulah ceritanya. So daripada situlah. Lepas tu macam mana boleh jadi buka klinik ni pula ni? Buka klinik ni daripada lokum situlah. Bila buat lokum, buat part time ni, so ada kenalan orang kata cuba doktor doktor pergi kat sini, dia cakap so mungkin boleh dapat kerja lokum full time contoh kan. So kita buat lokum full time kan. So daripada situlah start buka klinik. Berpartner lah, ada kawan ajak buka klinik. Okay, faham. So ini antara salah satu daripada pesanan Tuan Fadi lah. Kalau saya boleh relate dengan perkongsian doktor ni, dalam silaturahim ada rezeki. Betul. So sebabnya doktor buat lokum, berbaik-baik dengan orang lain, tiba-tiba ada orang lain yang ajak berpartner buka klinik. Ya. Itu alhamdulillah. Okey, sebentar sebelum doktor nak sambung kisahnya, tap like banyak kali tuan-puan. Kita target 30,000 malam ni dan make sure kongsikan TikTok ni. Yang ada di page doktor pun sama juga. Tekan button kongsi tu supaya lebih ramai dapat manfaat. Ini doktor baru start ni. Dia tak sampai climax lagi ni. So doktor lepas daripada buka klinik tu, biasalah seorang doktor ni dia ada mindset seorang yang macam aku dah pandai dah. Kan, so bila buat bisnes tu apa cabaran yang doktor jumpa? Cabaran bisnes ni tough tau, bukan macam kita just go with the flow. Kalau kita go saja, kita pun jadi goal jugalah kan. So dia kena macam mana ya? Kalau kita buat kerja pandai-pandai sendiri, kita buat kerja guna otak sendiri, so dia jadi cabaran tu berat. So kita jadi penat sebab kita duk perah otak. Tapi kita rasa kita pandai. Kan belajar sampai U kan, kita rasa kita pandai lah. Pandai. Tapi sebenarnya belajar sampai U tu tak sama dalam bisnes. So cabaran kat situ adalah sebab kita rasa kita pandai. Lepas tu? Apa masalahnya? Okey, bila doktor dah buat klinik bersama dengan partner, dah rasa pandai. So apa yang terjadi yang sampai boleh terjumpa Funivo ni? Terjumpa Funivo ke terjumpa evolusi ke, apa yang berlaku? Saya masuk Funivo bulan 7 tahun lepas. Okey. Kita sebenarnya mencari jalan macam mana nak menyelesaikan masalah dalam bisnes kan. Sebab dalam bisnes ni memang dia punya cabaran tu banyak. Maksudnya semua benda, semua sudut, daripada segi management, daripada segi
financial, daripada segi pengurusan klinik semua kan. So kita jadi macam terfikir seorang-seorang macam tu kan. So saya rasa saya perlukan sesuatu. So satu hari tu saya buka Facebook. Buka Facebook, tiba-tiba ada jumpa free Tuan Fahdi punya sharing kan. So tengok. Tapi sebenarnya Tuan Pudin, saya ni tak ada masa. Saya terlalu sibuk hidup ni, nak tengok Facebook pun tak sempat. Tapi hari tu Allah tunjukkan untuk buka Facebook tu, untuk tengok video free Tuan Fahdi tu. Okay, bila tengok video tu, mungkin cikgu ni boleh membantu saya. Saya pun ada rasa macam, betul ke kan? Biasalah. Biasalah kan, betul ke? So kemudian saya pun buat bayaran masa tu untuk untuk masuk DMM. Tapi sebab terlalu sibuk, saya drag nak masuk ke DMM tu setahun. Masya Allah. Maksudnya dah tahu tahun 2020 lah dia jumpa Fanivo tu. Ya. Waktu PKP. Dah jumpa time tu, tapi sebab busy, so tak ada masa. Tak ada masa untuk nak cuti 2 hari nak tengok kelas tu. Lepas tu saya cakap dengan person yang kontak saya tu, kata dia kata, dia bagi tahulah, okey ni ada ni kan program ni DMM ni. Lepas tu saya kata saya tak boleh lah, sibuk. So drag lagi 3 bulan, drag lagi 3 bulan. Baiknya lah Fanivo ni, patut dia cakap pengantin saya, kasih burn je duit orang kaya macam ni Ya, ramai orang macam ni, duit banyak sangat tak tahu berapa. Bayarlah Fanivo, lepas tu tak masuk kelas, perform betul lah. Betul. Sebab tak ada masa Tuan Pudin. Masa saya ni untuk fokus untuk tengok patient je. Macam tu. Tapi honestly doktor, bukan doktor je. Walaupun ada orang yang bukan doktor, tapi dia still juga ada masalah yang sama. Terlampau sibuk dengan perniagaan menyebabkan benda lain tak boleh buat. Betul. Dia terlampau termasuk dekat dalam operasi. You're not on the business, you're in the business. So kita tak ada, business tak gerak. Betul. Betul tak? Berapa ramai yang usahawan-usahawan yang ada dekat dalam view ni yang setuju dengan apa yang saya cakap. Kalau setuju, tap like banyak kali. Kan betul doktor, sebab saya bukan jumpa ya doktor seorang tau, memang ramai. Sebab dia tenggelam dalam operasi lah. Nak cari orang macam nanti kau buat bukan bagus macam aku pun. Kan lepas tu jumpa nak cari orang pun, lah asyik ambil orang yang salah. Lepas tu barulah. Lepas tu macam mana akhirnya lepas tahun terdetik nak pergi DMM tu, macam mana pula? Okey, bila saya masuk kelas DMM, saya rasa ya Allah, luar biasa. Semua ada dalam tu. Saya punya ambil nota macam saya dekat you. Ini waktu tu DMM online ke offline? Online. Waktu kan PKP. Okey, faham 2021 betul. Saya Dan cuti, kira dan doktor cuti 2 hari tu, betul? 2 hari saya fokus betul-betul, saya buat nota. Setting, saya memang macam gila-gila, kita macam kat sekolah kan. Salin semua yang cakap ini luar biasa. Ini luar biasa saya kata. So rugi kalau saya lepaskan. Kalau tak saya akan terperangkap dalam diri sendiri. Lepas tu jumpa Tuan Fahdi kan. Tuan Fahdi so kata-kata dia tu menyebabkan saya tersentuh lah. So bila dia sentuh dalam hati, saya pun terfikir, so kena dapatkan Tuan Fahdi ni. Maksudnya memang kena dekat dengan Tuan Fahdi supaya saya belajar lebih lagi kan. Supaya kita bukan sekadar bisnes biasa-biasa, kita nak bisnes yang memang bisnes ni kan kita memberi kan, beri manfaat pada orang. So kita nak memberi, ala-ala memberi, dia memberi betul-betul. Betul. Macam tu. Dia sama apa yang doktor bagi tahu ni kan, dia sama dengan 2-3 orang yang saya dah interview dalam sesi yang macam ni. Everyone yang berjaya yang saya nampak kan, persamaan antara orang yang saya interview sepanjang untuk buat TikTok live ni, mostly akan cakap tak sebut langsung pasal duit. Memberi, doktor pun ada join kan, Tuan Rahman malam, Tuan Mio a few days back, apa semua tu kan. Semua cakap pasal memberi manfaat, betul tak? Betul. So itu persamaan yang saya nampak yang menyebabkan bagi saya lah, kalau ada orang peniaga kat luar sana yang betul-betul hanya fokus pada duit, memang tak tahan lama lah. Sebab duit ni memang dia bagaikan motivasi kering. Betul. Dia tak dapat, lepas tu nanti dia down, dia buat pula bisnes lain dengan harapan bisnes tu boleh cetak duit.
Betul. Nampak daripada luar memanglah senang bisnes ni, tapi bila dah buat baru tahu. Okay, doktor masuk DMM tanpa lalu evolusi dulu Tak. Tak tahu. Istighfar semua saya tak tahu. Okay, so lepas daripada DMM barulah pergi evolusi. Tapi daripada DMM tu saya terus masuk presiden. Daripada situlah. Lepas tu baru masuk. Dah habis satu cycle tu, baru saya masuk evolusi. Oh, rupanya saya dah tertinggal satu step awal. Okay. Doktor dia dah skip satu step awal kan. Bila doktor patah balik ke step satu tu doktor, okay, apa yang doktor nampak? Dan nampak kenapa itu jadi step satu? Apa pendapat doktor? Sebab DMM ni dia advance. Betul. Dia advance. Evolusi ni dia lebih kepada macam mana untuk kita tambahkan rezeki lah. Betul tak? Dia lebih kepada hakikat kan? Betul. Evolusi tu. So saya daripada belajar teknik dulu, kan? Teknik daripada DMM tu baru saya belajar hakikat tu. Tapi dapatlah. Dapat Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Kayaknya doktor, kalaulah dari sudut orang kata perniagaan kan, dari sudut seorang usahawan kan, doktor rasa penting ke tidak apa yang diajar oleh Tok Fadi dalam evolusi tu? Sangat penting. Kenapa? Sangat penting sebab kalau tak ada orang yang tunjuk kita jalan tu, yang macam yang basic lah, contoh kan, perkara asas untuk dalam berniaga ni dan rezeki lah, bukan berniaga saja, dan rezeki ni kalau kita tak faham yang tu, kita jadi macam tak ada matlamat, kita tak ada fokus, so kita akan jadi macam tu je lah selama-lamanya. So kalau kita jual contoh kita jual kari pap tepi jalan, kita akan macam tu saja, tapi kita tak faham konsep rezeki tu sebenarnya. So kalau kita daripada kelas evolusi itu sendiri, kalau kita buat apa yang Tuan Fadi ajar betul-betul tu, memang magic lah. Magic lah. Kadang-kadang dalam perniagaan ni, it's not everything about logic, betul tak? Betul. Ada benda dia melibatkan magic jugalah. Tapi saya sama dengan doktor kan. Saya sangat terinspirasi dengan doktor yang orang kata berkorban demi anak. So, kekuatan doktor meniaga sekarang ni adalah datang daripada anak lah muslimnya, betul tak? Betul. Okay, boleh tak doktor explain more macam mana kekuatan doktor menghadapi turun naik perniagaan dengan adanya orang kata kekuatan anak tu? Okay. Kekuatan anak, okay. Semua orang sayang anak kan. Kalau kita sayang anak kan, kita akan beri sehabis baik untuk dia, dan kita nak dia jadi anak yang berguna, berjaya dunia akhirat kan. Tapi anak saya ni istimewa. Anak saya istimewa. Anak saya adalah anak syurga. Okay. So bila anak syurga ni, saya pegang yang ni adalah amanah yang Allah bagi, yang orang lain tak ada. Allah dah hantar dah siap-siap daripada syurga pada saya untuk saya tengok hari-hari. Untuk saya tengok hari-hari, saya hadap muka Aisyah kan. Saya hadap muka Aisyah hari, saya tengok dia, ya Allah, indahnya syurga. Terima kasih Allah bagi Aisyah pada saya untuk saya jaga. So bila saya ada cabaran dalam bisnes ke dalam apa je, saya akan tengok Aisyah. So bila saya tengok Aisyah, saya bangun. Saya bangkit. Saya ada satu kekuatan yang syurga tu tak mudah untuk dapat, tapi kita boleh dapat kalau kita buat benda tu betul-betul ikhlas. Sebab saya rasa, macam mana Tuan Pudin? Sekejap lagi meleleh pula air mata. Tak apa, dia perkongsian ni bukannya Ya untuk Allah. doktor apa tahu, tapi dia memberi kekuatan juga kepada orang lain. Mungkin ada orang dia melihat masalah ataupun anak ni sebagai beban. So mungkin dengan perkongsian doktor ni mampu memberi inspirasi kepada orang lain, doktor. So luahkan doktor, luahkan. Okay. Sebenarnya Allah bagi sesuatu ujian yang berat. Ujian sangat berat yang kita rasa kita tak mampu. Allah nak tunjukkan kebaikan selepas ujian tu, kan? So kalau kata Allah bagi kita pilihan dalam kandungan kan, kita tahu baby ni istimewa. Sanggup ke nak terima baby tu, kan?
macam saya kat klinik pun, bila saya cakap baby ni macam ni kan, orang tak nak, doktor saya tak nak baby ni, saya nak buang baby ni, saya nak gugurkan. Kan? Tetapi kalau orang yang faham kenapa Allah bagi rezeki pada kita, kenapa Allah bagi anak pada kita, so kita akan kuat dekat situ. Kan? So macam Aisyah ni, Tuan Pudin bayangkan dia akan jadi sawan hampir setiap hari, kan? Sawan ni maksudnya sebab brain dia tak normal. So dia ada electrical charge dekat brain tu, dia jadi turun naik graf dia. So kalau dia penat, kalau dia tak selesa ke apa, dia akan jadi tarik. So kalau jadi tarik yang berpanjangan, yang kita tak uruskan dengan sehabis baik, so boleh mengancam nyawa. Kalau lebih 15 minit kita tak uruskan dia dengan cara tak betul, dia akan menyebabkan dia jadi boleh membawa maut. So itulah saya jaga dia. Yelah, ajal maut tu kan Allah yang tentukan. Kita cuba sehabis baik supaya saya boleh jaga dia setakat mana saya mampu. Ini dah lari topik. Apa saya cakap ni, Tuan Pudin? Ya. Tak, anak sebagai pemangkit semangat. Tu siapa Amirul tulis tu kan. Anak sebagai pemangkit semangat. Dan saya tak langsung siapa yang bersama dengan kita ni belajar sesuatu tak? Doktor rasa dah merapu, tapi sebenarnya doktor sedang memberitahu sesuatu ni, doktor. Ya ke? Iaitu apa? Iaitu bersyukur. Satunya syukur dengan apa yang Allah bagi. Dua, ujian tu datang bukan dekat sebarangan orang. Ujian dia bagi daripada Allah pada kita sebab dia tahu kita mampu tanggung. Kalau apa yang doktor dapat ni bagi kat orang lain, belum tentu orang lain mampu tanggung. Macam doktor cakap tadi itulah, ada orang dapat anak, dah tahu anak rasa macam dia ni akan jadi cacat ke, spastik ke apa semua tu, anak nak buang, nak gugur. Tapi doktor lihat dari sudut perspektif yang berbeza. Benda tu yang kita kena sampaikan kepada orang. Sama juga dalam perniagaan pun, ramai orang kata kalau gagal je ini salah apa semua, sedangkan gagal tu adalah suatu, orang kata Allah nak bagi tahu benda lain. Kau tak dapat kat sini, kau akan dapat benda lain pula. Rezeki tak lambat, rezeki tak cepat, rezeki tak salah alamat. Kan sama juga kan, macam contoh ketentuan doktor tadi kata kan, setahun doktor tunggu. Betul. Sebelum nak pergi DMM tu. Kalau tak, saya dah jutawan dah. Kalau tak lah. Ini setahun lewat jadi jutawan. Sama juga, ramai di antara studi-studi kita pun, ada yang daripada 2018, 2019, sekarang baru masuk kelas. Ada, doktor. Okay. So tapi Allah jentik dia mengikut kepada masa yang dah ditentukan. So bagi anda yang dalam live ni, siapa yang first time, kita ada program. Nanti saya tak pasti. Doktor datang ke nanti? 26, 27 hari bulan, doktor? Lama ni doktor tak datang recharge ni. Nak kena kan ni? Allah. Ada hal sikit lah Tuan Pudin. Tengok tu. Dia nak kena tunggu lagi setahun tu. Okay, so saya nak beritahu dulu kepada anda 26 dan 27 hari bulan 11 bulan ni kita akan ada event himpunan usahawan yang doktor beritahu pasal evolusi tu. Ramai orang suka mencari, dapat topi ya. Thank you Wai, thank you. Saya mencari singa. Topi tak cukup, singa. Okay, apa tadi? Sudah apa aku nak cakap tadi. Ni, event 26 27 hari bulan nanti himpunan usahawan yang doktor cakap pasal evolusi. Ramai usahawan, dia suka cari benda yang apa strategi yang terbaik apa shortcut apa benda yang gila babas yang buat hari ni esok untung. Saya ada tahu tadi ni kisah benar doktor. Ada orang dia masuk Fanibo dengan keadaan kalau aku bayar apa jaminan bulan depan aku dapat duit daripada Fanibo. Dia ingat Fanibo pula yang memberi rezeki dia. Masya Allah, saya garu kepala bila mendengarnya tu. Sedangkan kita datang untuk belajar. Daripada belajar ada tindakan. Daripada tindakan tu ada result. Tapi percayalah tuan-puan, kita dapat result bukan atas sebab usaha kita. Tapi atas izin Allah nak bagi. Tapi ramai orang tak faham. Dia ingat dia masuk syurga sebabnya solat. Tak. Allah tak bagi syurga tu atas sebab solat kita. Kalau Allah bagi masuk kita syurga ni ataupun neraka based on keadilan, definitely confirm kita ahli neraka dah. Sebab sepanjang 24 jam pun kita tak mampu nak jaga semua benda yang Allah bagi ni sampai baik. Malah mesti kita ada buat dosa kecil besar je. Tapi Allah kasihan ni dia bagi.
So sama juga dengan rezeki. Ramai orang ingat atas usaha dia dapat rezeki. Tak. Gaji ke, sale ke, tapi atas sebab hakikat rezeki. Allah bagi, atas izin Allah kita dapat. So itu yang kita akan kumpulkan usahawan supaya kita kena faham. Kita berpartner bukannya dengan manusia, bukan dengan orang, tapi kita partner dengan Allah dulu. Allah bagi, kita dapat. Allah izin, dia jadi. Allah tak izin, buatlah macam mana sekalipun, berbondong-bondong orang nak tolong sekalipun, dia tak akan dapat. So 26, 27 hari bulan ni, kita akan buat yang terakhir untuk tahun ni. Yang terakhir ni, itu pun tak pasti. Kita doakan kesihatan Tuan Fadi juga untuk mampu 26 dan 27 hari bulan ni. So bagi mereka yang first time, ni saya nak buat poll sikit lah. Bagi yang first time, make sure anda daftar. Nak daftar macam mana? Pergi ke link di bio. Himpunan usahawan dah boleh pakai ke? Dah. Ataupun anda pergi ke himpunanusahawan.com. Kita akan buka link ni sampai end of this live. So kalau anda nak register sekarang. Bagi anda dah mohon, good job. Tak payah nak mohon dah 2-3 kali. Sekali cukup. Nanti tim kami akan contact. Sebab kami dah melabur beratus ribu, berjuta untuk program-program percuma. Macam doktor nampak kami, Tuan Fadi live secara percuma. Yang ada juga yang program-program kami sepanjang PKP, banyak dah kami buat secara percuma. Tapi bila percuma ni doktor, ramai usahawan take things for granted. Sebab dia ingat kami ni hanya sekadar untuk memberi gula-gula dan sebagainya. Tapi doktor yang dah datang, doktor sendiri tahu. Betul tak doktor? Bila datang, kami akan bagi yang terbaik insya-Allah supaya anda dapat result daripada first class. Tak kisahlah kelas free sekalipun. So, datang 26-27. Kalau anda diterima, tim kami akan contact. Sebab sebelum ni dah bagi free, orang tak datang. Ikut statistik kami, 100 tiket free, yang datang hanya 15 orang. 85 tak datang. So 15% dia datang. So that's why kali ni kami nak buat berbeza. Make sure kalau anda datang, anda daftar terlebih dahulu. Kalau diterima tiket tajaan ni, barulah tim kami akan contact. So kita akan buka link ni sampai end of this live. Make sure anda stay sampai habis. Sebab saya nak interview doktor ni tak habis lagi ni. Tak habis lagi. Okay doktor. Kita sambung ni. Sementara diorang pergi himpunan usahawan, klik link dekat bio ni kan. Doktor, apa result yang doktor dapat? Sebelum doktor bersama Fanivo ataupun selepas doktor berguru lah senang cerita. Sebab saya kira pasti sebelum ni doktor, ini Fanivo ni kelas pertama doktor. Doktor memang tak pernah pergi guru-guru yang lain dalam Malaysia ni memang tak ada Tak pernah. Tak ada. Okey, apa hasil doktor lepas doktor berguru ni doktor? Okey, hasil dia selepas berguru ni kita nampak laluan tau. Kita nampak jalan daripada semua sudut. Daripada macam mana urus diri sendiri, macam mana nak jadi leader, macam mana urus tim, macam mana nak handle marketing, sales semua. So benda ni ada semua dalam tu. Mula-mula join presiden, saya terkejut. Saya jadi macam culture shock. Saya jadi culture shock sebab ilmunya banyak sangat. Betul. Saya sakit kepala. Ini saya kalau dapat ilmu, saya nak buat terus. Kalau kita simpan tak gunalah kan. So jadi macam banyak sangat ni. Saya rasa jadi macam tekanan. Bila jadi tekanan, saya sembang dengan suami saya kan. Ni saya masuk ni sebab dah dapat minta izin dia lah. So bila tanya dia macam mana kan, dia kata cuba buat mana yang mampu je. Mana yang dapat tu buat terus. Mana yang tak mampu, okey relax dulu. Dapat, mari buat yang mampu je. So saya pun okey, kita ikut buat mana yang mampu kan. So dia step by step dia bertambah. Improvement tu dia ada meningkat sikit. Jadi sampai kita punya mindset tu jadi mindset betul-betul seorang bisnes. Macam sebelum ni kita berbisnes tapi rupanya mindset kita tu tak ada lagi. Dia tak ada mindset bisnes lagi. Padahal kalau untuk dalam bisnes ni paling penting adalah mindset. 80% kan? Betul. 80% mindset. Kalau kita ada mindset bisnes tu, kita susah. Sebab otak kita pun sendiri tak betul. So bila saya dah ubah cara fikir tu, rupanya macam ni lah seorang bisnes berfikir. Saya tanya sendiri dekat Tuan Epid, Tuan Fahdi kan.
macam mana sebenarnya mindset seorang bisnes tu. Doktor tanya ayat tu macam mana mindset seorang bisnes. Okey. Saya Apa tahu. jawapannya doktor? Saya pun nak tahu jugalah apa dia punya jawapan. Okey. Mindset seorang bisnes ni dia adalah satu keadaan di mana kita ni nak dapatkan duit kan, kita nak dapatkan sale. Bukan sekadar kita nak bantu, nak bagi free, nak jual murah macam tu. So kita kena ada mindset yang kita nak tambahkan sale. Tapi di samping tu kita kena memberi. Jangan je memberi. So sebenarnya kita nak dapatkan sale tu. So, sebab saya punya otak sebenarnya saya suka nak bantu orang, saya suka macam tak apalah, free je saya bagi kan. Tapi seorang bisnes kita memang buat berniaga, tapi kita ada strategi. Berstrategi. Mindset ni maksudnya set dekat kepala kita ni, aku ni adalah seorang businesswoman yang kena macam ni. Bukan sekadar kita nak tambah sale nak 2 kali ganda, tapi mindset kita aku ni sebagai seorang jaga kaunter je contoh kan. Ya, betul. Mindset tu tak sampai. Ya, faham. Betul. Saya sangat sokong doktor sebab ada beberapa usahawan yang kami jumpa pun, dia jenis yang okey, aku nak buka kedai, lepas tu aku biarlah tunggu pelanggan datang. Betul. Dia tak ada mindset. Oh ya ke? Doktor yang dulu, bukan doktor yang sekarang. Sebab saya sampai nak tutup klinik sebab tak ada orang. Sebab tak ada orang. Sale sikit. Kita salahkan orang yang tak datang tu, betul tak? Bukan salah kita. Betul. Aku dah disantau. Klinik aku. Ini kedai makan apa semua. Bila orang tak datang, nampak shilling. Aku dah kena. Sedangkan dia punya duit shilling yang tercicir. Orang tak nampak signboard klinik. Orang tak nampak. Itu alasan standard. Kan, tak nampak signboard, nampak tutup, dihijabkan, ada duit shilling, macam-macam lah doktor. Betul. Kan? Okey, lepas daripada itu apa antara perubahan yang signifikan yang doktor dapat? Signifikan. Yang doktor dapat. Yes, apa dia? Satu. Kalau dulu perubahan daripada sudut apa? Staff ataupun team macam mana sekarang ni, kan dulu doktor yang buat semua benda. Ya. Lepas tu sekarang ni apa jadi? Lepas doktor belajar, doktor faham, kan dulu tak ada masa. Kan? Yang itu yang penting sebab ramai yang usahawan dia kata dia nak buat duit banyak, dia kena buat semua benda. Dia chief everything officer. Okey. So apa yang jadi? Yang itu antara kesan yang best. Saya rasa kan, saya ni banyak belajar benda-benda yang basic-basic yang saya tak tahu. Macam soalan pertama saya tanya pada Tuan Fadi kan. Tuan Fadi, boleh tak tolong saya? Kenapa saya ni sibuk sangat ya? Kenapa saya ni sibuk sangat? Saya ni saya ni seorang doktor, saya adalah seorang anak, seorang isteri, seorang ibu kan. Tapi kenapa saya sibuk sangat? Saya rasa macam saya tak ada masa untuk diri sendiri. Tuan Fadi kata, doktor tahu tak doktor sekarang berada di mana? Kan? Level mana? Tuan Fadi suruh saya fikir. Yang bagusnya Tuan Fadi ni, dia tak bagi keputusan pada kita, tapi dia train otak kita untuk kita fikir untuk buat keputusan. So Tuan Fadi kata, cuba doktor tengok. Okey. Tengok segitiga ni. Bahagian bawah ni dia operating. Operating ni sama dengan macam kalau kita bekerja dekat McD. Macam yang tu kan. Okey, atas sikit ni sebagai manager. Contoh manager ni macam ni. So ni sampai atas tu adalah apa yang tinker tu? Strategi. Strategi kan. So dia kata, doktor ada level mana? Cakap kan. Tuan Fadi, saya kat atas. Confident je. Confident je. Betul. Betul ke doktor? Kata, betul lah. Yelah, saya lead klinik ni, saya jaga klinik ni. Betul, cuba tengok betul-betul kan. Tapi doktor tengok patient, doktor yang buat semua, doktor pergi scan semua kan. Okey, saya atas sikit lah manager. Macam tu kan. Lepas tu lama-lama saya tersedar. Patutlah sebenarnya orang bisnes dia kena macam tu. Dia kena berada di mana baru boleh nampak view bawah ni. Itu yang sangat mahal.
Betul. Ramai Ya orang dia Allah. sangka dia owner business, dia owner lah. Tapi sedangkan dia berada di pasar kuli. Ya, Operation yang semua benda yang buat tu kan. Nah, okay. So, betul. kalau dulu doktor memang 24 jam busy. So, sekarang apa jadi doktor? Okey, klinik kita dah makin grow. Kita Hmm. klinik sekarang buka 24 jam. Sebelum masuk Maksudnya dulu 12 jam kan? Ke 8 jam? uh, 10 pagi sampai 11 malam. 13 jam. Okay. Hmm. Hmm. Kan? Hmm. Sekarang 24 jam. Hmm. Buka setiap hari. Hmm. Kemudian kita grow, ada bantuan doktor-doktor, ramai doktor dan juga staf pun makin bertambah. Sebab niat saya ni sebenarnya saya nak bantu orang. Saya nak bantu doktor-doktor yang perlukan pekerjaan. Saya nak bantu staf-staf supaya dia orang ada sumber pendapatan kan. So di samping tu kita nak bantu pesakit-pesakit supaya pasien yang datang pada kita ni Allah izinkan mereka untuk sihat. So kita nak memberi lebih ramai. Membantu lebih ramai orang. Bukan untuk diri saya. Untuk orang lain ni. So kita kena fikir, okey macam mana nak bantu doktor, kita nak buat macam mana, kita nak bantu staff ni tambahkan income dia. Macam mana kita nak bantu pasien supaya pasien datang sekali terus sihat. Jangan pasien datang banyak kali. Sebab pasien berbayar servis. Betul. Dia jadi level macam tu. So ilmu Tuan Fahdi tu sangat mahal. Dia train kita punya Mila. Walaupun saya dah habis presiden tapi dia punya didikan tu menyebabkan saya okey macam ni. So tu fikir dulu. Nak marah pun fikir dulu. Tenang dulu. Okey, dah tenang baru boleh fikir. Macam itulah. Okey doktor. So kiranya so tu alhamdulillah satu doktor dapat keluar daripada operation yang dulu tak ada masa dan keadaan 13 jam kini. Sekarang ni ada masa pula walaupun 24 jam kini. Kalau tak saya kira dah pasti tak ada mana doktor nak buat live ni dengan saya. Confirm sekarang ni tengah menguruskan pesakit juga ni. Saya balik kerja pukul 2-3 pagi. Tebudin. Ya Allah. Rumah klinik tu adalah rumah nombor 1 saya. Saya bawa suami, anak-anak semua tidur kat klinik. Itu sebelum ni lah? Ya. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang ni dah ada rumah dah. Alhamdulillah ya. Okey. Kiranya kalau sale doktor, kalau sebelum ni 2021 berapa sale? 2022 sekarang ni saya dengar dah 7 angka. Cuba doktor cerita sendiri. Okey, sale tak malulah nak cerita sale banyak-banyak. Saya cerita general je lah ya. Orang biasa dia sale rendah dia malu. Sekarang ni sale sebesar yang malu ya. Lain macam usahawan sekarang. Daripada 7 angka sekarang dah boleh maintain 6 angka Alhamdulillah dah boleh maintain 7 angka. 7 angka sebulan. Lain doktor, lain. Macam terputus je. Dia bila nak sebut pasal duit, dia macam ada gangguan. Doktor tak dengar? Okey tak? Oh, padu suara. Okey. Ulang balik doktor. Pasal 6 angka, 7 angka tu tak dengar tadi. Alah, lain putus-putus lah doktor. Tak syok. Daripada segi sale. Okay. Macam mana saya nak buat? Okey. Teruskan. Okey, sale kita cakap sale bulanan lah ya. Bulanan daripada 5 angka sekarang dah boleh dia dah kali 2. Dia jadi 6 angka bulanan. So kalau sale tahunan daripada 6 angka dia dah jadi tahunan 7 angka. So sebelum join Fani Ibu dengan sekarang sale kita kali 2. So kalau 7 angka berapa juta? Dia 10, skala 10 lah 4 angka kan? 10. Oh, so dalam berapa? 5-6 juta jugalah. Lebih kurang lah. Maksudnya juta-juta lah Bawah 10 juta lah. Kemudian, malulah saya. Okey doktor, daripada 5 jadi 6, 6 jadi 7, okey lah. Ada orang doktor 4 angka je doktor. Itu pun rasa dah bijak pandai, tak nak pergi kelas lah. Bagi free pun tak nak doktor. Dia kena berguru juga. Sebab kalau kita tak berguru, kita fikir, kita duduk kat klinik tu, kenapa pasien tak datang ya? Macam mana nak buat? Fikirlah seorang-seorang. Penat fikir.
Tapi bila kita dah belajar betul-betul, kita dah nampak apa taktik dalam bisnes ni, kita fikir kita lebih luas. Kita akan fikir luar daripada kotak. Kalau tak, kita akan circle tu dalam otak kita je. Kita fikir setakat kita mampu. Dia tak keluar daripada comfort zone kepala kita. Tapi kalau kita dah belajar ilmu ni, kita dah duduk dalam circle yang betul, dia akan menyebabkan kita fikir ni lain. Kita akan fikir lebih jauh. Bukan fikir biasa-biasa je. Contoh kan, kita nak buat kenduri. Saya baru buat kenduri klinik. Alhamdulillah. Buat kenduri klinik. Opening 24 jam, grand opening. So kita dah belajar, jadi benda tu kita ikut je, mudah. Benda tu jadi mudah. Kalau tak kita rasa tekanan. Tak, ini sangat mudah. Sangat mudah dan alhamdulillah sambutan dia sangat luar biasa. Memang jam lah depan klinik Tuan Budin. Oh, jam depan klinik Biasa saya tengok jam dekat McD je. Oh, kat klinik ni jam macam. Mahal tau ilmu Fani Ibu ni. Saya apply je, saya buat. Macam mana nak handle sebagai leader, macam mana nak handle team kan, macam mana nak buat marketing. So kita apply je. Tapi yang penting apa yang kita dapat, ilmu kita dapat tu kita kena bertindak. Kita tak boleh ilmu banyak, tunggu ilmu banyak ni, penuh satu buku ni baru nak buat. Jangan. Dapat satu buat. Macam tu. Betul. Ramai orang dia nak tunggu perfect dulu baru dia nak buat. Perfect. Betul. Sedangkan kita memang tak mustahil dapat perfectionist ni. Kita janji ada sikit, buatnya banyak. Kan yang mana yang masuk ni bagi saya mungkinlah yang masuk konsisten kalau dekat TikTok page Padi Ghazali ni dalam 40-50 orang. Dekat TikTok doktor dalam berapa orang tu yang tengok tu? Tapi walaupun 4 saya kena pasti lebih baik daripada 1,000 orang tengok tapi tak ada manfaat. Kan ada juga live yang memang beribu-ribu. Biasa live yang bawa manfaat ni memang tak ramai tengok. Cuba kalau live tu perempuan tu nyanyi ke apa ke, ini yang saya silap yang ada kat sini pun pergi kat sana. Lebih lama duduk kat situ berbanding dengan majlis-majlis yang bermanfaat macam ni kan. Tapi lebih baik dengan 4, tapi 4 tu dapat merubah hidup. Sama juga yang 40 yang ada kat sini, yang ada 50 kat sini, yang duduk kat dalam ni sampai habis ni InsyaAllah lebih baik daripada ada 4 juta, 400 ribu, 400 yang tengok benda yang bukan-bukan. So again, bagi yang menonton siaran ni sampai habis, good job kepada anda. Dan kita, tuan-puan, make sure 26-27 anda pergi ke himpunanusahawan.com. Kerana dekat situ kita akan buka. Link masih lagi dibuka, make sure anda masuk cepat. As of now, saya tengok ada 15% lagi yang tak masuk. 85% Alhamdulillah doktor daripada 40 orang ni yang dah masuk dah. Alhamdulillah, good job. Make sure dah daftar, datang. Apa daftar, tak datang, tak reda. Tak, bukannya apa. Kadang-kadang orang ni dia menangguhkan kejayaan dia. Sebab dia bertangguh keputusan dan tindakan daripada dia sendiri. Okay, so insyaAllah. Dan buku ni pun kita nak bagi for free ni. Ni buku ni for free. MSO dah come on. Cleaning service datang. Kan, okay. Buku ni macam mana ni? Kita akan tuan-puan, so kita akan pilih pemenang ni nanti. Make sure anda pun hadir ke 26-27 hari bulan nanti untuk dapatkan hadiah ni tuan-puan. So make sure anda pergi ke himpunanusahawan.com untuk daftar kalau anda belum. Siapa yang dah daftar, cuba tulis sikit dekat ruangan komen. Dah. Okay doktor, apa pesanan doktor untuk usahawan-usahawan yang ada di sini yang bersama dengan kita, yang mungkin menonton siaran ni secara langsung ataupun siaran tertunda? Apa siaran pula dah? Apa pesanan doktor? Okey. Pesanan saya sebagai seorang usahawan yang rasa dah pandai sangat dulu, saya rasa untuk lebih berjaya, untuk lebih jadi someone, bukan setakat untuk kita berjaya dekat dunia, tapi sebenarnya kejayaan yang sebenar adalah apabila kita berjaya di akhirat nanti. Saya sarankan semua yang ada kat sini untuk join Fani Ibu. Sebab dalam Fani Ibu ni bukan sekadar kita belajar mengenai bisnes, bukan sekadar belajar marketing saja, tapi kita belajar semua benda dalam bisnes dan juga mengingatkan kita kepada akhirat. Sebab kita hidup ni sementara. So kalau kita bisnes beria pun, kaya raya jutawan pun, tapi kita
tak fikir akhirat tu, rugi juga. So istimewanya Fani Ibu ni dia akan bantu kita jangan lupa akhirat sama. Betul, betul. Itu sebelum ni bila doktor cerita macam tu, saya teringat a few months back kalau tak silap saya, dan tahun ni juga kami berkesempatan berjumpa dengan pengasas Alisan, Haji Ali. Antara selepas kami sembang-sembang waktu tu, Tuan Fadi pun present depan beliau apa yang kami target, kenapa kami buat apa yang kami buat apa semua. Last kali tu dia cakap, kalau kau nak dunia, kau akan dapat dunia. Dia memang kau aku je tau. Dia memang sempoi, humble apa semua tu. Dia kata, kalau kau nak dunia, kalau kau nak kaya, Allah akan bagi kau kaya. Tapi kalau kau nak, kita orang Islam, kita nak berkat. Kalau kita kejar akhirat, dunia akan ikut follow. Itu bila dia punya pesan kan. Bayangkan dalam keadaan dia dah memang alisan kan. Berpuluh juta, beratus juta dia punya sale tu. Tapi dia sendiri pun cakap benda yang sama seperti mana yang doktor katakan tu. Alhamdulillah. So, Alhamdulillah doktor, terima kasih banyak-banyak atas masa yang doktor berikan kepada kami ni. Semoga perkongsian doktor ni dapat manfaat kepada ramai orang dekat luar sana, especially mungkin bagi mereka yang sedang mungkinlah ada orang dia melihat ujian yang datang sebagai satu bebanan. Tapi dengan hadirnya mereka malam ni supaya mereka terbuka hati untuk nampak ujian adalah satu rahmat. Kekayaan itu satu rahmat, kemiskinan itu satu rahmat, anak sempurna itu rahmat, anak yang special pun itu rahmat. Yang Allah bagikan dari sudut yang mungkin kita tak tahu sekarang ni, tapi Allah tengah susun yang terbaik untuk kita. So, terima kasih doktor. Kita, if possible, saya pun tak sabar nak jumpa doktor. Kalau turun ke KL, roger-roger lah. Kan, Kota Damansara je pun doktor. Bukannya jauh sangat. Kan. Okay. So, itu saja untuk malam ni, doktor. Kepada yang lain, make sure anda stay sampai habis. Kita tak habis lagi. Cuma untuk ruangan bersama doktor yang dah selesai. Alhamdulillah. Okay, doktor. Terima kasih banyak, doktor. Macam mana nak keluar ya? Itu biasa soalan yang daripada orang-orang yang jarang buat live. Tapi dengarnya TikTok dia tu dah pergi. Jauh tu. Ya Allah. Okay, saya pun tak pasti doktor. Saya rasa dia ada button leave. Saya tak boleh nak halau. Kan, saya takkan saya nak halau kan. Tapi tak tahulah doktor. Halau. Tak ada, tak boleh nak halau-halau doktor. Kan? Okay, so insyaAllah. Tak apalah doktor. Doktor tunggu je lah kalau dah tak boleh. Tak pun doktor end je lah. Okay, end live. Okay. Okay, end live. Alright, Alhamdulillah. Doktor terus end macam tu je. Okay, so insyaAllah terima kasih diucapkan kepada Dr. Muaz. Semoga perkongsian daripada beliau dapat manfaat bukan sahaja kepada kami di sini tapi juga kepada anda yang menonton siaran ni secara langsung. Sedar tak sedar dah hampir sejam dah tuan-puan kita bersama. Kan, pejit-pejit, Masya Allah. Tapi mungkin ada di antara anda yang mendengar TikTok ni dalam keadaan di sebelah tapi kepala sudah berada di atas bantal. Tuan-puan, tak apa, tak ada masalah tuan-puan. Saya tak marah tuan-puan. Cuma malam ni apa yang perkongsian daripada beliau ni, saya mohon kepada anda untuk kita muhasabah diri. Muhasabah apa tuan-puan? Muhasabah bahawasanya dalam kehidupan ni ada dua perspektif. Dalam apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan kita, ada dua perspektif. Ada berapa tuan-puan? Dua. Satu, kita lihat dari sudut positif. Yang kedua, kita tengok dari sudut negatif. So kalau kita tengok tadi, doktor ada anak istimewa tapi doktor lihat dari sudut yang positif. Mungkin kadang-kadang sekarang tuan-puan, mungkin anda pernah ditipu. Anda pernah, orang kata, bisnes lingkup berkali-kali. Anda mungkin pernah ada tim yang staff yang menyusahkan anda. Anda pernah ditikam belakang. Anda pernah macam-macam yang pernah berlaku kepada anda. Tapi percayalah tuan-puan, Allah sedang menyusun sesuatu kepada anda untuk jadi seseorang yang lebih baik di masa hadapan. Tapi dengan syarat kita belajar daripada situasi tersebut. Tapi kat anda katalah benda-benda tu menyebabkan kita lagi down, kita taubat nasuhah, tak nak buat dah apa yang kita patut buat, kita tak dapatlah manfaat tu. So that's why ambil apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan kita tuan-puan sebagai satu sudut positif. Yang there's no bad day. It's only takdir. Boleh tulis status tuan-puan. Mahal tu ayat tu. Kan? So
InsyaAllah esok kita akan bersama lagi tuan-puan dengan kisah inspirasi yang lain. Make sure anda dah hadir juga esok, especially yang mana yang first time, yang mana yang dah datang beberapa kali dah ni. Teruskan bersama kami dan make sure anda sebar-sebarkan kepada orang lain. Cakap orang lain, guys, esok malam pukul 9 malam, jangan pergi mana-mana. Kau jangan tengok Netflix. Walaupun K-drama ke, cerita Korea ke, cerita Enola Holmes 2 ke, aku tahu. Kau tak payah tengok benda tu. Itu kau cari masa-masa yang memang kau tengah stres, kau tak ada benda nak buat. Ini kalau ada benda yang lebih manfaat, tengoklah benda yang bermanfaat supaya kita dapat, orang kata, inspirasi dan juga dapat grow the business. Dan insyaAllah tuan-puan, kami ada kejutan untuk anda bagi mereka yang hadir pada 26-27 akan keluar buku baru. 26-27 akhir bulan nanti tuan-puan. Kita akan ada launching buku baru dari Fadi Ghazali, daripada Fadi Nivo. So kalau anda nak tahu buku apa yang pastinya akan memberi sesuatu manfaat yang luar biasa kepada anda, make sure anda hadir ke 26-27 hari bulan nanti. Kalaulah anda kerja 26-27, cakap dengan bos, "Bos, aku kerja sehari, aku takkan jadi kaya, bos." Dan bos, kalau aku pergi kerja, macam mana? Kalau aku tak pergi kerja, aku tak jatuh miskin, bos. Hari, 2 hari je, bos. Bagi peluang, bos. Dan kerana lepas 2 hari ni, tuan-puan, definitely akan ada perubahan yang luar biasa. Kalau ada kenduri pun, pergi kenduri lepas habis kelas. Kalau ada apa-apa pun, orang ajak, bro, jom pergi main golf. Kau cakap, golf tu kau tunggu minggu depan. Minggu ni adalah untuk evolusi. Waktu tu lah 26-27. Dan saya kira pasti PRU akan berlangsung pada 19 hari bulan, seminggu sebelum tu. Kan? So dah balik kampung dah untuk ngundi tu. Jangan ngada-ngada nak balik kampung lagi. Balik kampung boleh, tak ada masalah. Tapi balik kampung dah kadang bisnes serabut buat apa? Luangkan masa 2 hari tuan-puan. Manalah tahu atas izin Allah, bisnes anda 2023 grow lain macam. Nanti raya nanti tahun depan boleh balik bergaya. Bukan balik apa kedana. Okay? So insya-Allah, so saya doakan supaya anda dimurahkan rezeki semurah-murahnya, dimudahkan urusan semudah-mudahnya bagi anda yang mempunyai ujian. Diselesaikan ujian tersebut semudah-mudahnya bagi anda yang mempunyai masalah. Diselesaikan semudah-mudahnya tuan-puan. So itu sahaja untuk malam ni tuan-puan. Kita jumpa esok malam. Lawan tetap kawan. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.